Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah al-yawm nuwasilu darsana tahtal mawdu' nash'ah ulum al-Quran. Perkembangan ulum al-Quran. Pelajaran kita hari itu melalui Google Meet terpaksa ditangguhkan kerana gangguan internet. Jadi unzurna ila mi'yar at-ta'allum, objektif pembelajaran. Zikru ta'rif ulum al-Quran. Boleh sebut ta'rif ulum al-Quran. Tahu apakah itu ulum al-Quran. Kemudian bayan nash'ah ulum al-Quran. Menjelaskan tentang perkembangan ulum al-Quran. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri sahabah wa asri at-tabi'in wa tabi' at-tabi'in. Baik. Ta'rif ulum al-Quran. Pengertian ulum Quran huwa al-ilmu alladhi yatanawalul abhath allati tata'allaku bil Quran al-Karim. Ulum Quran ni apa? Wa al-ilmu, satu ilmu, alladhi yatanawalul abhath, yang mengandungi perbahasan-perbahasan, allati tata'allaku, yang berkaitan, yang ada sangkut paut, yang ada kena-mengena bil Quran al-Karim, dengan Al-Quran al-Karim. Jadi ilmu ulum Quran ni adalah ilmu yang mana dalamnya ada semua perbahasan tentang Al-Quran al-Karim, yang ada kaitan dengan Al-Quran al-Karim. Min haitsu, dari segi ma'rifah, pengetahuan tentang apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul, wa jam'ul Quran wa tartibihi, wa ma'rifatu al-makki wal madani, wan nasikh wal mansukh. Okey, tahu sebab nuzul, proses Al-Quran dikumpulkan, Al-Quran disusun, tahu makiyah madaniyah, berapa banyak makiyah, berapa banyak madaniyah, apakah ciri-cirinya. Kemudian nasikh mansukh, ayat yang menasahkan dan ayat dinasahkan dan sebagainya. Itulah ilmu ulum Al-Quran. Jadi pada zaman bila ilmu ulum Al-Quran ini mula berkembang? Baik, nash'ah ulum Al-Quran ada 3 peringkat. Okey, buku teks kenaikan ahdu Rasul, asri sahabat dan asru at-tabi'in wa tabi' at-tabi'in. Ilmu ini mula berkembang dengan sangat pesat adalah pada zaman at-tabi'in wa tabi' at-tabi'in. Kita lompat pada zaman at-tabi'in wa tabi' at-tabi'in dahulu. Tengok apakah yang terjadi pada masa itu. Akhazul Quran min akabiri sahabah au at-tabi'in. Mereka semua pada masa itu mengambil Al-Quran, mereka belajar Al-Quran daripada akabiri sahabah, daripada sahabat-sahabat yang agung, yang besar-besar, yang hebat-hebat, ataupun daripada para tabi'in. Kemudian lagi ijtahadu fi tafsir ba'dil al-ayat. Mereka semua pada masa itu ijtahadu, bersungguh-sungguh, bekerja kuatlah, fi tafsir ba'dil al-ayat, mentafsirkan sebahagian ayat Al-Quran. Baik, yatanawalu kathiru ilmu ulum Al-Quran. Mereka mengkaji pelbagai ilmu ulum Quran. Apakah ilmu-ilmunya? Antaranya tadi dah disebut pada ta'rif. Okey, jadi ini antaralah ilmu-ilmu ulum Quran. Antaranya adalah asbabun nuzul, ilmu al-makki wal madani, ilmu tafsir, ilmu gharibul Quran, ilmu nasikh wal mansukh dan sebagainya. Jadi ta'allamu, akhazu tu maksudnya ta'allamu. Mereka belajar. Okey, hifzan wa fahman, secara hafal dan juga kefahaman. Mereka faham betul-betul lah pada masa itu. Ta'sisu madarisu tafsir, terasaslah beberapa pengajian tafsir. Okey, ashharuha, yang paling masyhur. Okey, ada 3 kat sini. Madrasah Ibnu Abbas fi Makkah. Kemudian Madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Madrasah Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Jadi ini antara beberapa senarai at-tabi' wa tabi' at-tabi'in yang masyhur pada zaman tersebut. Okey, ada beberapa nama: Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabrin, Ikrimah maula Ibnu Abbas, Tawus, Atha' bin Rabah, Alqamah bin Qais, Masruq bin Al-Ajda' dan Qatadah bin Da'amah. Ini antara yang beberapa yang masyhur. Itu tadi adalah perkembangan ulumul Quran pada zaman at-tabi'in wa tabi' tabi'in. Kita patah balik ke tahun-tahun yang sebelum, yang menjadi titik tolak kepada perkembangan ilmu ulum Quran disebabkan proses
kumpul Al-Quran itu sendiri. Jadi kita pergi kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok apakah yang terjadi pada zaman itu. Talaqa al-wahyi. Okey, Nabi bertalaki wahyu. Dengan siapa? Malaikat Jibril. Jam'ahu fi qalbihi. Pada masa itu Nabi kumpul Al-Quran fi qalbihi, di hatinya. Yatadarasul Quran ma'a Jibril kulla sanah fi layali Ramadan. Tiap-tiap tahun Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril Quran ini pada tiap-tiap malam Ramadan. Okey. Kemudian lepas Nabi dah terima wahyu, Nabi hafal, kemudian balagha li ashabihi. Nabi sampaikan kepada para sahabat. Ya'riduna ala Rasul Al-Quran hifzan wa kitabatan. Sahabat berjumpa dengan Nabi ni, berdepan dengan Nabi, mereka pun hifzan wa kitabatan, hafal dan tulis. Tulis tu tapi bukan dalam satu mushaf, berterabur lah. Amara sahabah an yaktubul Quran. Pada masa itu Nabi suruh sahabat-sahabat ni tulis ayat Al-Quran yang Nabi dapat itu. Okey. Jadi Nabi ni ada lantik beberapa orang penulis yang wajib menulis Al-Quran. Ittaqazan Nabi kutaban. Kutab tu jamak bagi katib. Penulis-penulis wahyu. Maksudnya penulis wahyu Nabi ni ada ramai. Okey, nanti kita tengoklah antara yang beberapa yang masyhur. Okey, kat mana ditulis ayat Al-Quran pada masa itu? Alar riqa' wal likhaf wal usub wal aktaf wal julud. Jadi ayat Quran ni ditulis macam-macam tempat ada. Okey, atas kulit binatang, atas batu-batu kecil, okey. Kemudian al-usub, atas pelepah tamar, al-aktaf, tulang-tulang binatang, tulang kambing, tulang unta, wal julud, dan juga kulit binatang. Kutibal Quran kulluhu. Semua ayat Quran ni pada zaman Rasulullah dah ditulis. Semuanya ditulis. Walakin, akan tetapi, mufarriqul ayat wassuar. Ayatnya berpecah-pecah lah, berpisah-pisah. Surahnya pun berpisah-pisah. Maksudnya tak terkumpul, tak tersusun. Okay. Lam yakun hazhil kitabah mujtama'ah fi masafin wahid. Penulisan pada zaman Rasulullah tu tidak terkumpul dalam satu mushaf. Seterusnya, qara'al wahyu 'alan nas 'ala mukthin. Lepas Nabi dah hafal, Nabi dah bagi tahu sahabat tulis. Selain itu Nabi baca kepada orang lain. 'Ala mukthin, secara berperingkat-peringkat, ikut kesesuaian. Okey, kemudian naha as-sahabah kitabah ghairil Quran. Nabi mencegah para sahabat, melarang para sahabat menulis selain daripada Al-Quran. Okey. Jadi kesimpulannya pada zaman Rasulullah SAW itu yusamma hadzal jama' hifzan wa kitabatan bil jam'i al-awwal. Dinamakan proses kumpul cara hafal tadi kan, cara tu kemudian cara tulis tapi tulisnya berterabur. Secara hifzan wa kitabatan tadi, hafal dan tulis, namanya jam'u al-awwal, pengkumpulan yang pertama. Kemudian di sini ada senarai sahabat-sahabat yang terlibat sebagai penulis dan juga yang rajin kumpulkan ayat Al-Quran. Okey, sebelah kiri tu awak boleh nampak saya letakkan ayat daripada buku teks yang mana saya transfer ke dalam bentuk jadual. Mana ada dua kiri kanan tu maksud dia penulis dan dia juga rajin kumpul ayat Quran. Okey, jadi senarai yang terlibat di situ Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ni keempat-empatnya adalah khulafa ar-rasyidin. Okey, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Al-Walid, Thabit bin Qais, Muawiyah bin Abi Sufyan, Mu'adh bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud. Jadi, apakah beza suhuf dan mashaf? Ada beza Suhuf adalah al-awraq al-mujarradah, kertas-kertas yang bersendirian. Kertas-kertas yang berasingan lah. Yang kat sana dua helai, kat orang tu sehelai. Tu al-awraq. Allati jumi'a fiha al-Quran, yang dalamnya ada ayat Al-Quran. Fi ahdi Abu Bakar. Pada zaman tu namanya suhuf. Lam yartibu ba'daha ithni ba'daha. Tidak tersusun, tidak terkumpul, tidak bertertib antara satu sama lain, berterabur. Kemudian mashaf tu apa? Falamma nusihat wa rataba ba'daha ithni ba'da sarat mashafan. Bila dah dinasahkan, dah disusun-susun antara satu sama lain, ikut nama surah, ikut ayat apa semua, baru dipanggil sebagai mashaf. Okey, itulah bezanya.
selesai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada zaman para sahabat, Sayyidina Abu Bakar naik jadi ketua lah. Okey, jadi berlaku peperangan yang sangat banyak. Ramai orang meninggal dunia pada masa itu. Penghafal-penghafal Al-Quran ramai yang meninggal. Jadi Sayyidina Umar pada masa itu ketua adalah Sayyidina Abu Bakar. Umar merasa risau yang kalaulah semua ramai orang meninggal, maka ayat Al-Quran ini akan hilang. Maka awak tengok situ anak panah, al-muqtarihu bil jam', pencadang kepada pengumpulan itu. Siapa yang mencadangkan? Sayyidina Umar. Mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada peringkat awal, Sayyidina Abu Bakar tidak setuju. Sebab benda ni benda baru, Nabi tak pernah buat. Akan tapi bila difikirkan buruk baiknya, maka Sayyidina Abu Bakar setuju juga. Jadi apakah yang dibuat? Amara Zaid bin Thabit bi kitabatil Quran. Jadi Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit menulis Al-Quran. Tulis kat sini maksudnya tulis semula. Kan pada zaman Nabi dah habis tulis dah. Tapi bersepah-sepah kat sana sikit, sini sikit. Bentuknya pun macam-macam. Tapi bila berlaku peperangan yang banyak, orang meninggal, maka diperintahkan Zaid bin Thabit ni salah seorang penulis ayat Quran yang mana Nabi lantik. Dia macam mengetuai lah proses salin semula ayat Quran. Kitabah kat sini merujuk kepada salin semula. Buat yang dalam keadaan yang lebih proper lah. Sumiyat al-jam'u bil jam'a athani. Okey. Nama proses pada zaman itu namanya al-jam'u athani. Pengumpulan kedua. Pengumpulan pertama bila? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hifzan wa kitaban. Secara hafal dan tulis, tapi tulis yang berterabur. Akan tapi pada zaman Abu Bakar, penulisan yang tersusun namanya al-jam'u athani. Al-gharad bil jami, tujuan kenapa dikumpulkan ni? Tadi saya ada sebutkan sedikit. Al-ihtiyat fi hifzil Quran, usaha supaya nak menjaga ayat Al-Quran. Bisababi maut kathirun min huffazi, sebab ramai huffaz, penghafalnya meninggal dunia. Jadi pengkaji sejarah kata lebih 500 orang meninggal dunia pada masa itu, penghafal Quran ni. Fi mauqi'ah al-Yamamah, nama peperangan tersebut peperangan Yamamah. Selepas itu Sayyidina Umar pula memegang tampuk pemerintahan, maka proses itu diteruskan. Teruskan sampailah zaman Sayyidina Uthman. Pada masa itu barulah tamma jumi'a al-Quran. Selesai dikumpulkan Al-Quran fi mashafin wahid. Pada masa itulah baru selesai kumpul dalam satu mashaf. Nama mashaf summiat bil mashaf al-imam, diberikan nama sebagai mashaf al-imam. Wa kitabatuhu bi rasam al-uthmani, dan penulisannya, bentuk tulisan itu dinamakan sebagai resam Uthmani. Nama mashaf imam, nama resam, nama tulisan resam Uthmani. Sabab al-jama', li ajli tauhid al-ummah. Kenapa dikumpulkan elok-elok pada zaman Sayyidina Uthman itu? Untuk menyatukan ummah. Sebab macam-macam bentuk cara baca ada masa tu. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali, amara Abul Aswad ad-Du'ali bi wad'i qawaid an-nahw. Sayyidina Ali perintahkan Abul Aswad ad-Du'ali menulis qawaid nahwu, pada ayat Quran. Li himayati al-lughah al-arabiyah, nak pelihara bahasa Arab ini. Wa dhabti an-nutuk bil Quran, dan tepatnya cara nak sebut ayat Quran. Pada peringkat awal sebenarnya ayat Quran ni tak ada titik, tak ada baris, tak ada tanda-tanda semua tu. Jadi orang susah nak baca yang bukan Arab lah. Jadi pada zaman Sayyidina Ali tu, itu antara peringkat awal lah. Letak titik, letak kaedah baca. Makin lama makin berkembang proses tersebut. Maksudnya di-upgrade kepada yang lebih baik sehinggalah yang ada sekarang ini. Baik, jadi bertitik tolak daripada idea Sayyidina Umar tadi dan juga tindakan yang dimulakan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka terpeliharalah Al-Quran sehingga hari ini. Jadi kitalah sepatutnya menghargai usaha-usaha yang para sahabat dah buat, para tabi'in dah buat. Maka kita patut lebih mencintai Al-Quran. Jadi cukup sekadar itu. Semoga anda boleh faham. Kalau tidak faham terlalu laju, boleh ulanglah, sebab ini video. Wallahu a'lam bissawab.
Jumpa lagi pada kelas yang akan datang.